Hanayo yang lahir pada 1 Disember 1978 di Subang Jaya, Selangor, Malaysia. Beliau adalah seorang yang rajin dan tekun dalam panggung politik Malaysia dengan dedikasinya yang luar biasa terhadap pelayanan masyarakat dan kepentingan rakyat. Beliau adalah lulusan daripada Universiti Teknologi Mara, UTM, sarjana dalam bidang kejuruteraan elektrik, dan kemudian meneruskan pelajaran di peringkat master dalam pengurusan sumber manusia dari Universiti Malaya. Hanayo memulai karirnya sebagai jurutulis dan penganalisi di bidang kejuruteraan sebelum mengalihkan perhatiannya ke panggung politik yang kompleks. Keberhasilannya di dunia politik terus berkembang dan pada tahun 2018 ia mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Yang di-Pertua Dewan Negeri Selangor, sebuah pencapaian yang mencerminkan dukungan luas yang dinikmati dari rakyat Selangor. Tidak hanya dikenali sebagai tokoh politik yang berjaya, Hanayo juga memperoleh reputasi sebagai pembela hak anak-anak, advokat kesetaraan gender, dan pejuang masalah-masalah sosial. Pusat perhatiannya pada isu-isu kemanusiaan tercermin dalam kebijak dan inisiatifnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus. Prestasinya tidak hanya terbatas pada bidang politik. Selain itu, Hana aktif berkomunikasi dengan pengikutnya dan masyarakat melalui media sosial. Akaun Twitter dan Facebooknya digunakan untuk tidak hanya menyampaikan pandangan politiknya, tetapi juga untuk membangunkan jaringan komunikasi yang erat dengan rakyat dan masyarakat. Dengan visi dan misinya yang memfokuskan kepada perubahan positif dan kesejahteraan masyarakat, Hanayo terus menjadi individu yang memainkan peranan yang penting dalam membentuk selok-belok politik dan sosial Malaysia. Dedikasi yang tanpa henti terhadap keadilan sosial dan penglibatannya dalam mengembangkan masyarakat menciptakan impak yang besar dan membuatkan namanya terpahat dalam sejarah politik Malaysia. Isu-isu yang dibentang oleh Puan Hanayo adalah, pada isu yang pertama, kita dapati bahawa pendaftaran konselor harus mengikuti norma baru dalam era pasca COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi sebagai komponen proses. Proses pendaftaran yang baik memerlukan pergerakan ke platform online, memungkinkan peserta mendaftar melalui laman web atau aplikasi mudah alih. Temu ramah boleh dijalankan melalui platform video untuk mengurangkan keperluan pertemuan fizikal. Pembayaran urusan kewangan boleh dipermudahkan dengan sistem pembayaran digital. Penggunaan aplikasi mudah alih memberikan kemudahan akses dan pengurusan. Isu yang kedua iaitu tentang SOP yang ada apabila berlakunya zon hijau tetapi masih dilarang untuk memasuki kawasan tersebut akibat kekeliruan SOP yang ada. Penting untuk menetapkan prosedur pelaporan kes bahaya atau pengecualian dari SOP-SOP yang perlu dikemas kini secara berkala dengan merujuk kepada pengembangan terkini dalam penanganan COVID-19 dan panduan pihak berkuasa kesihatan. Dengan memastikan SOP ini sentiasa relevan dan diperbarui, organisasi dapat memastikan keberkesanan langkah-langkah yang diambil dan melindungi kesemua keselamatan yang terlibat di dalam aktiviti di zon hijau. Isu yang ketiga yang dibincangkan oleh Hanayo di dalam persidangan adalah perbincangan tentang kes stalking ada pada masa media sosial yang kini ditimbulkan dalam parlimen. Jenayah stalking media sosial melibatkan tindakan mengikuti atau mengawasi seseorang melalui platform-platform media sosial sering membahayakan privasi dan keselamatan individu. Ini boleh mencakup pengantaraan mesej atau komen tidak diingini, pemantauan aktiviti dalam talian, penyalahgunaan maklumat peribadi, penyebaran maklumat palsu, gangguan emosi, pengantaraan ancaman atau serangan kejadian fizikal, dan pelanggaran hak privasi. Langkah-langkah untuk melindungi diri termasuk mengawal privasi akaun, sedar terhadap aktiviti akaun, dan berhati-hati tentang privasi. Isu yang keempat iaitu isu gangguan seksual. Isu gangguan seksual melibatkan perlakuan atau tindakan seksual yang tidak diingini terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka. Ini termasuk pelbagai bentuk seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, dan ancaman seksual dalam talian. Persetujuan adalah unsur penting dalam aktiviti seksual, dan gangguan seksual boleh diberlaku di tempat awam atau dalam situasi persendirian. Pelecehan seksual dalam talian juga mungkin menjadi masalah. Mangsa biasanya mengalami dampak emosional dan psikologi yang serius, termasuk trauma dan kecemasan. Kesulitan melaporkan gangguan seksual seringkali timbul disebabkan tekanan atau ancaman. Isu yang terakhir iaitu isu kelendangan yang tidak mempunyai tempat tinggal kerana masalah koordinasi dan masalah tempat untuk memindahkan rumah. Selain itu, isu kelendangan mencerminkan cabaran sosial yang melibatkan individu tanpa tempat tinggal tetap seringkali disebabkan oleh kemiskinan, masalah kesihatan mental, kehilangan pekerjaan atau ketidakstabilan keluarga. Salah satu tantangan utama dalam mengenai isu ini adalah kurangnya koordinasi di antara kementerian dan agensi yang terlibat. Kesimpulannya, melalui usaha-usahanya, Puan Hanayo telah menjadi suara penting dalam membangkitkan kesedaran mengenai isu-isu sosial yang mempengaruhi masyarakat Malaysia. Beliau menekankan pada aspek-aspek keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat telah memperoleh sokongan daripada pelbagai lapisan masyarakat. Dalam kesimpulannya,
persembangan Puan Hanayo dalam mengangkat isu-isu kebajikan, kesetaraan gender dan hak asasi manusia telah meningkatkan impak yang positif dalam perbicaraan awam di Malaysia. Beliau terus menyumbang kepada pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui perjuangannya untuk keadilan di Malaysia.